Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 22111062 Muhammad Daniel Arif bin Muhammad Jahiz, pelajar Ijazah Sarjana Muda tahun 1 Pertahanan dan Keselamatan Islam, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sebuah tajuk, iaitu sejahtera di dunia, bahagia di akhirat. Secara umumnya sudah menjadi fitrah penciptaan. Setiap manusia dianugerahkan perasaan untuk hidup berpasangan dalam menjalani kehidupan. Sejarah juga membuktikan bahawa fitrah inilah yang mempertautkan hubungan antara Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam. Perasaan cinta dan kasih sayang dari hati menjadi permulaan cinta yang diredai di antara Nabi Musa alaihissalam dan anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam. Begitu juga dari hati jugalah yang memahat kesetiaan cinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang dikenang sepanjang zaman. Dalam memenuhi fitrah tersebut, Islam sebagai agama rahmat telah mensyariatkan ikatan perkahwinan kepada umat Islam dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Inilah jalan yang menghalalkan hubungan pasangan lelaki dan perempuan, menepati fitrah manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنكحوا الآيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Yang membawa erti, dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, kerana Allah maha luas rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya lagi maha mengetahui. Sehubungan dengan itu, hubungan yang terjalin melalui perkahwinan bukan sahaja menyatukan dua insan dalam perasaan kasih sayang, bahkan juga menyatukan dua keluarga atas jalan tujuan yang sangat mulia. Selain memenuhi keperluan keinginan secara lahiriah, secara rohaniah juga adalah suatu bentuk ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menerusi surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang membawa maksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Islam sangat menggalakkan perkahwinan, seperti mana saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un. Yang membawa ertinya, wahai para pemuda, sesiapa yang mampu untuk berumah tangga, maka hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan akan menundukkan pandangan dan memelihara kehormatannya
Dan sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi perisai bagi dirinya. Alangkah mulianya kedudukan perkahwinan dalam Islam. Ia menjadi benteng untuk kita sama-sama memelihara maruah diri manusia dan jalan keluar dari nafsu syahwat yang mengajak kepada penzinaan. Sesungguhnya perkahwinan dalam Islam mempunyai pelbagai hikmah yang sangat besar kepada manusia. Antaranya yang pertama, pernikahan dapat memelihara keturunan dan perkembangan generasi manusia. Ia termasuk maqasid asy-syar'iyyah dalam aspek pemeliharaan agama, keturunan dan nyawa. Umat Islam bukan sahaja semakin bertambah, bahkan akan lahirnya generasi yang akan membela syariat Allah, mengamalkan kehidupan Muslim sebenar dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, pernikahan juga dapat memelihara maruah diri, menundukkan nafsu syahwat dan menghindarkan diri daripada perbuatan haram seperti khalwat, zina dan sebagainya. Dan yang ketiga, pernikahan juga dapat mewujudkan ketenteraman, ketenangan jiwa apabila tautan kasih sayang dapat dipupuk di antara suami isteri. Sudah tentu ketenangan dan ketenteraman akan hadir dalam jiwa mereka. Ini yang menjadi kekuatan kepada mereka dalam mendepani dugaan-dugaan kehidupan berumah tangga yang penuh dengan cabaran. Dan yang keempat, pernikahan juga dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan mendisiplinkan diri umat Islam dalam kehidupan berumah tangga. Setiap pasangan akan memikul tugas dan tanggungjawab yang berat supaya keluarga yang dibina akan terus dilimpahi mawaddah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru seseorang yang ingin mendirikan rumah tangga mestilah memahami bebanan yang akan dipikul di samping mempersiapkan diri dengan ilmu rumah tangga, insya-Allah. Di samping itu, rumah tangga yang dibina atas dasar iman dan takwa dapat mengelakkan berlakunya keretakan dalam hubungan. Setiap pasangan mestilah mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berumah tangga untuk memperolehi syurga dunia. Justru sebelum ke gerbang perkahwinan, antara pemilihan jodoh perlu diberikan perhatian kepada semua, kerana kesilapan membuat pilihan boleh mengundang masalah di kemudian hari. Senario masa kini menunjukkan ramai dalam kalangan generasi muda lebih gemar memilih faktor keluarga, harta, kekayaan, harta benda, kecantikan dan pangkat melebihi agama. Bagaimana hendak membina keluarga sakinah tanpa agama yang memandu kehidupan mengikut syariat? Ingatlah bahawa perkahwinan adalah permulaan dalam pembentukan keluarga Muslim yang akan melahirkan generasi yang taat kepada tuntutan syariah, malah bersedia berkorban demi agama dan negara. Ikatan perkahwinan adalah asas keluarga sakinah yang menjadi sebahagian daripada gagasan rahmat untuk membentuk masyarakat bersatu padu, harmoni dan saling berkasih sayang. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan di dalam penyampaian saya pada hari ini, yang pertama ialah perasaan cinta dan kasih sayang kepada pasangan adalah naluri dan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan yang kedua, perkahwinan juga dapat memelihara agama, keturunan, nyawa dan maqasid asy-syar'iyyah. Ia juga memelihara maruah manusia dan menjadi benteng kepada nafsu syahwat yang mengajak kepada maksiat. Dan yang ketiga, perkahwinan adalah asas keluarga sakinah yang menjadi sebahagian daripada gagasan rahmat untuk membentuk masyarakat bersatu padu, harmoni, saling berkasih sayang. Marilah sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zariyat ayat
yang ke-49 hingga ke ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين, yang membawa maksud, dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan dan mentauhidkan kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka segeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata, dan janganlah kamu adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam kepercayaan kamu. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Jadi dengan berakhirnya sepotong ayat daripada Al-Quran itu tadi, maka berakhirlah perkongsian saya pada hari ini. Yang kurang itu daripada diri saya sendiri, yang lebih itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf jika ada kesilapan. Jadi terima kasih atas perhatian ataupun penyudian kamu semua untuk melihat video saya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.